Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya meneruskan pengajian dalam subjek CTU 261 Islam dan Pengurusan Alam Sekitar. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan ciri-ciri pembangunan alam sekitar dan pembandaran. Bagi ciri-ciri pembangunan alam sekitar dan perbandaran, kita boleh bahagikan ia kepada 5 perkara ataupun 5 ciri-ciri yang nak dipelihara, dijaga dan perlu dipastikan agar setiap pembangunan alam sekitar dan perbandaran menepati maksud dalam pensyariatan Islam. Okey. 5 perkara tersebut adalah meliputi penjagaan aspek keagamaan. Yang kedua, penjagaan ataupun ciri pembangunan yang mementingkan aspek keselamatan. Yang ketiga, pembangunan yang mementingkan aspek kebersihan. Yang keempat, ciri pembangunan yang mementingkan aspek kesihatan. Dan yang terakhir, mementingkan aspek kejiranan. Okay. Kelima-lima perkara itu merupakan ciri-ciri pembangunan yang mesti dipentingkan apabila kita melakukan segala tindakan ataupun usaha pembangunan dengan melibatkan alam sekitar dan juga pembangunan aspek perbandaran. Okey. Yang pertama, kita pergi dengan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan ciri pembangunan yang mementingkan aspek keagamaan adalah satu ciri yang sangat dipentingkan oleh Islam dalam pembangunan hidup manusia. Seperti mana yang kita semua tahu bahawa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam, salah satu aspek yang paling utama adalah untuk memelihara agama manusia, memelihara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, manusia hendaklah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang sebenar, dengan jalan tauhid yang sebenar, dan dengan mengenal Allah itu, manusia dapat menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi, segala aspek yang melibatkan pembangunan alam sekitar dan perbandaran hendaklah mementingkan ciri penjagaan agama pada diri manusia. Pada diri manusia. Jadi, apabila kita membangunkan sesuatu bandar ataupun alam untuk dimanfaatkan dalam kehidupan kita, kita mestilah mengutamakan penjagaan agama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Okay. Manusia hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala unsur syirik dalam kehidupan mereka. Jadi, usaha untuk menghapuskan syirik dalam kehidupan manusia ini adalah usaha yang mesti dipentingkan dalam usaha pembangunan kehidupan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 140 yang bermaksud
Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang sedemikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam. Ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala sangat mementingkan kesucian pegangan, kesucian beragama hidup manusia. Dan jangan kita menyertai golongan munafik dan juga kafir yang merendah-rendahkan martabat agama kita. Jadi kita hendaklah meningkatkan, kita mestilah mengutamakan, menyanjung ketinggian agama kita. Okay? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai di sisi Allah adalah agama Islam semata-mata. Jadi kita mestilah menyanjung tinggi dan meletakkan kepentingan agama mengatasi segala-galanya. Walau bagaimanapun, Islam juga menjamin kebebasan bagi penganut agama lain untuk mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Islam tidak menghalang, Islam tidak membenarkan umatnya untuk menindas penganut agama lain, kerana sifat agama Islam adalah sifat yang menyeru manusia ke arah kebaikan dengan jalan bukan paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya kita tidak boleh memaksa penganut agama lain menganut kefahaman yang sama dengan kita. Kita menganggap agama Islam, kita mempertinggikan agama Islam dengan jalan kita. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh menindas penganut agama lain. Penganut agama lain. Itu ciri pembangunan alam sekitar dan perbandaran yang dipentingkan dalam agama Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam kita membangunkan alam sekitar dan perbandaran, kita mestilah mementingkan aspek keselamatan. Aspek keselamatan. Agama Islam juga sangat mementingkan penjagaan nyawa dan keselamatan hidup manusia. Buktinya, memelihara nyawa ataupun hifzun nafs telah diletakkan dalam daruriyatul khams. Selain daripada agama tadi, Islam juga mementingkan penjagaan nyawa manusia. Diletakkan di tempat yang kedua di dalam perbincangan maqasid syariah. Dalam daruriyatul khams. Menunjukkan bahawa segala aspek kehidupan manusia mestilah mementingkan penjagaan nyawa. Termasuk dalam pembangunan alam sekitar dan perbandaran. Kerana nyawa manusia itu sangat penting dari sudut pandangan Islam. Kerana Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa maslahah, kebaikan bagi manusia. Di samping menjaga akidah manusia supaya mempunyai akidah kepercayaan yang baik, Islam juga menekankan manusia mestilah memelihara hubungan sesama manusia. Melarang manusia untuk mengambil nyawa orang lain tanpa hak, membunuh orang lain sesuka hati, dan Islam telah menetapkan hukuman yang sungguh berat bagi kesalahan membunuh. Kesalahan membunuh. Bahkan kesalahan mencederakan orang juga diberikan garis panduan oleh Islam dalam kesalahan yang dinamakan sebagai qisas dan juga takzir. Jadi penjagaan keselamatan melibatkan aspek penjagaan nyawa merupakan satu perkara yang perlu ditekankan dalam pembangunan alam sekitar. Sehubungan itu, Islam telah mewajibkan setiap Muslim untuk menjaga keselamatan diri masing-masing dan dalam masa yang sama turut tegas melarang sebarang perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa sendiri atau orang lain. Nyawa sendiri
kita tak boleh ancam, atau kita tidak boleh memudaratkan diri sendiri, dan kita tidak juga boleh dibenarkan untuk memudaratkan orang lain. Okey. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang bermaksud, dengan sebab iaitu kisah pembunuhan kejam yang demikian itu, kami tetapkan atau Bani Israel bahwasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia keseluruhannya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia keseluruhannya. Itu gambaran yang cukup jelas dalam Islam, menekankan aspek penjagaan nyawa. Siapa yang membunuh ataupun mengambil nyawa manusia, seorang manusia, dia membunuh seorang manusia yang lain, seolah-olah dia telah membunuh keseluruhan manusia yang ada atas muka bumi. Begitu berat sekali, okay, pandangan Islam terhadap penjagaan nyawa. Okay. Jadi siapa yang menjaga keselamatan nyawa manusia, seorang manusia, seolah-olah dia menjaga keselamatan keseluruhan manusia yang lain. Jadi ia satu aspek yang perlu ditekankan. La darar wala dirar. Itu sifat yang perlu ada pada diri manusia. Dia tidak boleh memudaratkan diri dia sendiri, dan juga dia tidak boleh memudaratkan orang lain. Okey, itu ciri pembangunan kedua yang ada dalam pembangunan alam sekitar dan perbandaran. Daripada itu, ciri pembangunan yang ketiga yang digariskan oleh agama Islam dalam pembangunan alam sekitar dan perbandaran adalah penjagaan aspek kebersihan. Islam memberikan perhatian yang begitu serius terhadap amalan kebersihan dalam kehidupan seharian manusia. Contohnya dapat dilihat melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah amat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang menyucikan diri, yang bersih. Surah Al-Baqarah ayat 222. Okay. Ini memberikan gambaran bahawa Islam satu agama yang sangat mementingkan aspek kebersihan diri. Okay. Walau bagaimanapun, menurut Islam, kebersihan bukanlah semata-mata kerana untuk menjaga kesihatan manusia. Bahkan lebih besar daripada itu, ia merupakan syiar bagi agama Islam. Kebersihan merupakan satu syiar bagi agama Islam, merupakan syarat dalam kesempurnaan ibadah seseorang, dan juga merupakan tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dia bukan hanya semata-mata untuk menjaga kesihatan. Yes, betul. Kebersihan adalah untuk menjaga kesihatan, tetapi bukan semata-mata kerana itu. Lebih besar lagi, dia adalah satu syiar. Muslim yang baik adalah Muslim yang mempunyai sifat untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri dia. Muslim yang baik adalah Muslim yang menjaga kesucian dan kebersihan diri dia dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim yang baik adalah Muslim yang menjaga kebersihan diri dia, keluarga dia, dan juga rumahnya daripada mendapat penyakit dan juga menjejaskan kehidupan jiran-jirannya. Kalau dia punya rumah yang kotor, misalnya menjadi tempat pembiakan nyamuk misalnya, dia boleh mengancam keselamatan jiran dia. Jiran tengok rumah kita kotor, rumah kita rumput tak potong, boleh mengakibatkan ancaman keselamatan. Itu bukan Muslim yang baik. Itu bukan sifat Muslim yang baik. Muslim yang baik, dia menjaga kebersihan diri dia, keluarga dia, dia menjaga keselamatan hidup dalam berjiran. Okay? Ia juga merupakan tanda keimanan bagi seseorang.
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud kesucian itu sebahagian daripada iman. At-tuhur syatrul iman, kesucian bukan semata-mata kebersihan, bahkan dia kesucian. Dia lebih mendasar lagi. Kebersihan luaran dan dalaman merupakan sebahagian daripada iman. Tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dia menjaga kebersihan dan kesucian diri dia. Kemudian kesucian menurut Islam meliputi kebersihan jasmani dan rohani. Dia melibatkan dalaman dan luaran manusia. Sabda Nabi SAW, maka bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu dan jangan kamu menyerupai Yahudi. Maksudnya orang Yahudi ini dia tidak mementingkan aspek kesucian. Kesucian, nilai yang perlu ada pada diri seseorang Muslim. Kita bukan setakat hanya perlu bersih, bahkan kita suci. Suci, luaran dan dalaman. Kemudian, aspek pembangunan yang keempat. Ciri pembangunan alam sekitar dan perbadanan Islam mestilah mementingkan aspek kesihatan. Kerana kesihatan dan alam sekitar, dia mempunyai perkaitan yang cukup rapat. Pembangunan tanpa memberi penekanan terhadap aspek kesihatan akan menyebabkan kemudaratan yang besar bagi diri manusia itu sendiri. Kerana kita hidup di atas muka bumi ini, kita saling berinteraksi dengan alam. Kalau kita melakukan perkara yang boleh menjejaskan alam, maka ia akan mengancam keselamatan kita sendiri. Ia akan mengancam keselamatan kita sendiri. Hubungan kita memelihara flora dan fauna, supaya flora dan fauna itu dapat menjadi makanan, dapat membekalkan oksigen, dapat memberikan keselesaan kehidupan kita seharian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Allah telah berikan kita amanah sebagai khalifah Allah di atas muka bumi untuk memakmurkan bumi dengan jalan yang baik, supaya dengan itu bumi dapat memberikan kita manfaat dan menjaga keselesaan kehidupan kita. Semua kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk alam sekitar, adalah hak milik mutlak Allah yang merupakan pinjaman kepada manusia. Jadi kita merupakan khalifah yang diberikan amanah, diberikan pinjaman untuk memakmurkan bumi. Jadi kita mestilah memakmurkan bumi dengan jalan yang terbaik, dengan jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan kerosakan. Dan anjuran menjaga kesihatan juga terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini masyhur, kita biasa dengar hadis ini. Masa muda sebelum datang masa tua, masa sihat sebelum kamu datang masa sakit. Jadi, maksud kita kena menjaga kesihatan kita. Masa kita sihat, kita kena beringat sentiasa menjaga kesihatan kita dan kita melakukan amal-amal kebaikan yang banyak di samping menjaga kesihatan, supaya apabila datangnya masa sakit, kita tidak menyesal kerana kita mengabaikan masa kita sihat. Masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datang masa mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain daripada itu, kesihatan juga penting untuk kepimpinan. Untuk kepimpinan. Kerana kalau kita tidak mempunyai kesihatan yang baik, kita tidak akan mampu untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sihat. Sihat jasmani dan rohaninya. Dia dapat berfikir dan bertindak dengan waras. Dia dapat menyumbang kepada ketamadunan manusia. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan disukai oleh Allah dari mukmin yang lemah.
Ini menunjukkan bahawa pentingnya bagi seseorang manusia untuk menjaga kesihatan tubuh badan dia, menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang sihat. Kerana ia lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding menjadi manusia yang lemah, yang tidak mampu untuk menyumbang kepada kepimpinan masyarakat. Dan yang terakhir, ciri pembangunan yang perlu ditekankan dalam kita membangunkan alam sekitar dan perbandaran adalah aspek kejiranan. Jiran merupakan suatu aspek yang perlu diberikan perhatian yang penting, yang utama, kerana jiran merupakan orang selain daripada keluarga yang paling hampir dengan diri kita. Jadi kejiranan yang sihat dan lestari dapat memberikan kehidupan komuniti yang selesa dan sejahtera. Itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk ditekankan. Jadi kita boleh dapat lihat dalam syariat Islam ini banyak sekali gesaan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan hak-hak hidup berjiran. Manusia secara fitrahnya tidak boleh hidup seorang diri. Islam dalam ajarannya telah menjamin hak masyarakat ini dengan menekankan hubungan kejiranan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jauh, orang musafir dan hamba yang kamu miliki. Jadi di samping ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, di sana terdapat juga jiran. Jiran yang ditekankan dalam Al-Quran supaya manusia memelihara hubungan dengan mereka. Kerana jiran ini merupakan manusia yang paling hampir dengan kehidupan kita. Tanpa jiran yang baik, kita tak akan dapat membina komuniti yang baik. Kita tak akan dapat membina kehidupan yang selesa. Apabila kita direzekikan memiliki jiran yang baik, tentulah kita merasa selesa dengan kehidupan, kerana kita mempunyai hubungan selain daripada kekeluargaan yang boleh meningkatkan kita punya tahap happiness, kebahagiaan, keceriaan dalam kehidupan kita. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling mengambil berat di antara satu sama lain. Itu satu benda yang boleh meningkatkan kebahagiaan hidup manusia. Jadi dalam pembangunan kejiranan ini, perancangan fizikal perlu sentiasa ditambah baik. Jadi kalau kita nak membangunkan alam sekitar dan perbandaran, kita mesti tekankan tentang aspek penjagaan fizikal, jalan raya, seperti balai raya dan sebagainya, benda-benda yang perlu sentiasa ditambah baik supaya kehidupan jiran, kehidupan bermasyarakat berada dalam keadaan yang baik. Kemudian pembinaan rumah ibadat seperti masjid dan surau perlu ada bagi mengimbangi perkembangan jasmani dan rohani. Ini termasuk dalam penjagaan keagamaan tadi. Kita mendirikan rumah ibadat sebagai satu simbol, sebagai satu tempat, bukan hanya sebagai satu simbol, tapi satu tempat kita menghidupkan kehidupan bermasyarakat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peranan institusi keluarga dalam menyumbang perubahan masyarakat yang lebih baik perlu juga ditekankan. Kita bermula dengan diri kita, dengan ahli keluarga kita, kemudian membawa kepada jiran dan membesar membentuk masyarakat, komuniti yang baik. Komuniti yang baik. Ia bermula daripada diri dan institusi keluarga itu sendiri. Perlu diberikan perhatian untuk membentuk masyarakat yang baik, yang bahagia, di samping yang sama mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat, kita hendaklah menghindari sifat-sifat yang mazmumah dan kita menyebarkan sifat-sifat yang mahmudah. Mahmudah. Sifat-sifat yang mazmumah hendaklah dihindari
Contohnya seperti menghina, mengejek atau memaki ke atas jiran tetangga. Okey, elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa yang boleh mengaibkan manusia yang lain, mengaibkan jiran kita, menghina, memperli, yang menyakitkan hati jiran. Itu perlu dielakkan. Okey, apatah lagi memaki dengan bahasa kesat. Itu adalah satu perkara yang ditegah dalam agama Islam yang perlu kita hindarkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga dilarang untuk mengumpat di belakang mana-mana individu tersebut dengan tuduhan yang tidak betul. Okey. Jangan kita mengumpat cerita buruk tentang jiran kita kepada orang lain ataupun kepada sesiapa pun. Yang mana apabila orang itu mendengar perkara tersebut, dia merasa tidak selesa, bahkan dia marah dan boleh memutuskan hubungan persahabatan, ukhuwah yang terjalin di kalangan kita dengan dia. Jadi perkara tersebut hendaklah dihindari. Kemudian yang ketiga, kita dilarang juga untuk memfitnah dengan dakwaan yang direka-reka demi menjatuhkan maruah jiran. Ini lebih-lebih lagi dilaranglah memfitnah. Ngumpat ni adalah perkara yang betul tapi tidak disukai oleh orang lain. Fitnah, kita menceritakan benda yang tidak betul. Bahkan dia boleh mendatangkan kesan mudarat yang cukup besar di kalangan komuniti, masyarakat. Kemudian kita juga dilarang untuk memberikan gelaran dengan gelaran yang buruk. Ini semua adalah garis-garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jangan memberi gelaran yang buruk kepada orang yang lain. Kita ni kadang-kadang sedap je gelar orang. Dengan gelaran-gelaran yang tidak disukai olehnya. Kemudian orang lain pula tiru apa yang kita panggil. Orang lain pula tiru. Lagi ramai lagi orang tiru, kita pula bangga. Sedangkan kita sedang mengumpul dosa kerana lebih ramai lagi orang yang memanggil individu tersebut dengan gelaran yang kita reka tadi, maka lebih banyak lagi dosa yang kita tanggung dalam kehidupan kita. Jadi elakkan daripada menggelar orang dengan gelaran yang buruk. Boleh memberi gelaran dengan gelaran yang baik, gelaran yang disukai olehnya. Itu tidak ada masalah. Kemudian yang kelima, kita juga dilarang untuk menghidupkan budaya fanatik seperti fanatik perkauman, fanatik mazhab, fanatik bangsa dan keturunan, sama Islam maupun bukan Islam. Jadi jangan hidup dalam keadaan yang fanatik, taksub dengan apa yang kita pegang sehingga kita sanggup untuk bergaduh, sanggup untuk bertengkar dengan jiran, dengan orang lain. Itu satu benda yang perlu dielak dalam kehidupan kita untuk membangunkan alam sekitar yang lestari dan pembangunan perbandaran yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.